السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat maghfirah, keampunan akan dosa-dosa kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan meminta bantuan atau pertolongan dengan pokok. Kan, hukum meminta bantuan dan pertolongan dengan pokok. Kenapa saya memilih tajuk ini untuk kita bincangkan pada malam ini? Baik, sidang hadirin mukminin, kalau kita flashback soal meminta pertolongan dengan pokok ini ataupun kaitan mendapat keberkatan, kebaikan dan sebagainya dengan pokok, ia sebenarnya kita boleh tengok sejarah manusia ni cukup lama dengan pokok. Sehingga kan banyak kan nas, termasuk fatwa-fatwa para ulama yang membincangkan soal ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa ia bukan isu yang baru, tapi ia isu yang sangat lama dan kekal relevan dengan keadaan kita pada hari ini, sebab ada pihak-pihak yang tertentu yang cuba untuk membawa kembali perkara-perkara yang mengelirukan ini. Ini termasuk dalam perkara khurafat, perkara karut, sesat. Apatah lagi apabila teguran demi teguran dibuat berkenaan dengan hukum meminta bantuan dan pertolongan daripada orang mati. Tetapi daripada soal itu kemudiannya dia membawa dan berjangkit kepada soal bolehnya, ini mengikut pegangan pihak-pihak yang tertentu. Mereka mengatakan bahawa boleh meminta bantuan atau pertolongan dengan pokok, tapi dia telah menghuraikan apa maksud meminta bantuan dengan pokok. Antaranya dia mengatakan bahawa kita tebang pokok, itu cara kita meminta bantuan dengan pokok, ataupun kita memanfaatkan kayu pada pokok itu dan seumpamanya. Baik, oleh kerana itu menjadi isu dalam masyarakat kita pada hari ini, dan dia bukan isu baru, cuma dia timbul kembali. Kan ditimbulkan oleh
golongan aliran kesufian, golongan sufi yang mengelirukan. Kita daripada dulu tuan-tuan, kita constant dan konsisten dalam mengatakan bahawa sufi tidak sesat selagi mana mereka berpegang kepada Quran dan sunnah. Sufi dia sesat jikalau dia berpegang kepada amalan atau kepercayaan yang bertentangan dengan Quran dan sunnah. Ini kita nak bagi clear, kan, bagi satu stand supaya semua orang faham. Kita tidak menentang aliran kesufian secara pukal, secara total. Tetapi kita mengatakan bahawa mana-mana aliran kesufian yang mengajar manusia untuk membersihkan jiwa manusia daripada sifat mazmumah, menghiasi dengan sifat mahmudah, itu adalah suatu perkara yang kita alu-alukan. Baik. Tetapi yang kita perlu bagi penjelasan ini kerana terdapat kelompok tertentu yang bersembunyi di sebalik topeng kesufian tetapi membawa ajaran yang mengelirukan dan bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya mulakan tuan-tuan sekalian dengan soalan yang ditanya kepada almarhum Profesor Hamka. Isu ni tuan-tuan, dia isu Nusantara. Dia bukan saja isu zaman Nabi, isu zaman sahabat Nabi sehinggalah kepada dunia Islam, tapi ia juga isu yang berlaku di rantau kita ini. Kan? Dia berlaku di sebelah kita juga. Maka termasuklah di kawasan kita ini, soalan seperti ini pernah diajukan kepada almarhum Profesor Hamka. Apa soalan dia tuan-tuan? Soalannya ialah bagaimana hukumnya orang Islam yang meminta tolong kepada suatu benda supaya keinginannya dapat dicapai. Itu soalan dia. Misalnya meminta tolong kepada pohon, kepada pokok beringin. Tuan-tuan dekat Penang tahu tak pokok beringin apa? Tahu? Tahu kan? Pokok beringin ni kalau tuan-tuan tengok dia macam mana? Dia satu pokok yang besar, rimbun, rendang, daun dia lebat, sesuai untuk kita berteduh kat bawah. Cuma dia agak menyeramkan. Betul tak? Ni saya rasa tuan-tuan ni tak pernah tengok ke pokok beringin ni. Macam duk tengok semacam je dekat saya ni kan. Pokok beringin ni kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan Google tengok gambar dia, memang dia menyeramkan. Pasal apa? Teduh tu okey, kita duk main buai dekat bawah tu. Tapi sebab dia akar dia tu kan, dia turun ke bawah banyak-banyak tu, dia maka dikaitkan dengan mitos yang tertentu, kononnya ada puaka, ada hantu, jin yang roh jahat dan sebagainya. Jadi itu perspektif ataupun apa yang sering kali berlaku di sebelah kita. Maka bila soalan ini ditanya kepada almarhum Profesor Hamka, dia kata meminta tolong, sebagai contoh dia bagi meminta tolong kepada pokok beringin. Ramai di kalangan guru-guru Islam pada zaman ini masih dalam soalan. Ramai di kalangan ustaz-ustaz dan guru-guru agama pada zaman ini mengatakan bahawa perbuatan ini adalah syirik. Kan? Perbuatan ini adalah syirik. Minta tolong dengan pokok beringin. Bukan minta tolong nak main buai apa dah. Minta tolong dengan pokok beringin. Maka dia kata ramai guru-guru agama mengatakan ini adalah syirik. Kalau meminta tolong kepada benda ini dihukum sebagai syirik, bagaimana dengan orang, cuba tuan-tuan tengok, dia punya kait tu. Bagaimana orang yang matanya rabun? Apa kaitan rabun dengan pokok ni? Kan? Bagaimana kaitan orang yang matanya rabun lalu memakai cermin mata sehingga dia dapat melihat dengan jelas? Bukankah itu juga dikira sebagai meminta tolong kepada benda sehingga juga dihukum sebagai syirik? Pening tuan-tuan. Kan pening. Hak ni yang kita nak tunjuk tuan-tuan, benda yang dah lama dah orang bincang. Bukan sekarang.
Cerita yang kita kata tak boleh minta tolong dengan pokok, dia pergi corner baring, kan? Dia pergi pusing, dia punya pusing tu tuan. Dia kata apa? Dia kata takkan tak boleh kita tebang pokok, guna kayu dia, buat perabot, buat rumah. Tengok. Kita kata tak boleh minta bantuan dengan pokok. Dia kata tak. Dia kata takkan kita tak boleh ambil manfaat daripada pokok. Soalan yang samalah yang pernah diajukan kepada almarhum Profesor Hamka. Pernah ditanya kepada dia. Lalu apa jawapan Profesor Hamka? Dia kata, sudilah saudara yang bertanya, fikirkan kembali. Dia suruh fikir baik-baik, kan? Fikir semula. Benarkah, adakah sama antara orang yang meminta tolong kepada pokok beringin sebab dia ada hajat tertentu minta tolong dengan pokok beringin, adakah sama dengan orang yang rabun yang pakai cermin mata? Adakah sama? Adakah dia dikira sama sebab dua-dua tu benda? Yang satu pokok, yang kedua tadi cermin mata. Adakah sama? Itu Hamka suruh kita fikir baik-baik. Maka dia kata, kalau persamaan itu kamu melihat kerana kedua-duanya adalah benda, maka dia dikira sama. Maka Profesor Hamka kata, susahlah kita bergerak di atas dunia ini kerana semua pekerjaan yang menggunakan benda tidak dapat dinamakan sebagai meminta tolong kepada benda itu. Kita selalu memanfaatkan benda, tetapi kita tidak selalu memuja benda. Nampak tak? Jadi Prof Hamka dia kata beza kita guna benda tu dengan kita puja benda tu, dia lain. Macam yang kita duk bincang sebelum ni, ziarah kubur, doakan orang mati dalam kubur, itu lain berbanding dengan pergi memuja, membesarkan kubur. Berbeza dengan berdoa minta orang dalam kubur tu tolong kita, lain. Yang menjadi sunnah menziarahi kubur. Kita doakan supaya orang dalam kubur diampunkan dosa dia oleh Allah. Kita doakan supaya orang dalam kubur itu Allah Ta'ala bagi keluasan kubur kepada dia. Dia beza tuan-tuan. Daripada kita duk pergi cium kucup kubur, duk usap dia, besarkan dia dan kita minta tolong dengan dia. Itu lain. Maka Prof Hamka kata, tak sama. Kita guna benda tu, kita ambil manfaat daripada benda tu, daripada pokok, dalam kes ni pokok, cermin mata, dengan memuja benda tu. Dia lain, dia tak sama. Hak jadi syirik itu memuja, membesarkan benda tu, mengagungkan benda tu dengan cara yang bertentangan dengan agama. Hak tu syirik. Tapi menggunakan benda tu untuk manfaat kita, itu tidak syirik. Maka dia kata, orang yang meminta tolong kepada pokok beringin, dia memuja pokok beringin tu. Nampak tak? Orang yang minta tolong dengan pokok beringin, dia puja pokok beringin. Dia bukan kerat pokok beringin tu, dia puja. Saya pergi ke Bahrain, dia ada syajaratul hayah. Syajaratul hayah, pokok kehidupan. Dia pokok tu tuan pergi kat Bahrain, kan? Bahrain tu tengah padang pasir, dia satu-satu je pokok tengah padang pasir. Hak lain keliling tu semua padang pasir, tak ada pokok. Kita pun pergilah bawah pokok tu, kita tengok di bawah pokok tu ada alat-alat sembahyang agama yang tertentu. Beza tak tuan-tuan? Kita pergi kat pokok tu, kita berteduh dengan ada alat sembahyang lain, dia tak sama. Yang dilarang dalam agama ialah meminta pertolongan dengan pokok, hak tu syirik. Tapi memanfaatkan pokok itu untuk kehidupan kita, hak tu dibenarkan dalam agama. Baik. Maka Prof Hamka kata, orang yang meminta tolong dengan pokok beringin, dia
mengagungkan, memuja pokok itu. Contoh dia kata, orang yang berniaga, dia nak untung perniagaan dia. Macam mana dia buat? Dia pergi puja dan minta tolong dengan pokok beringin. Dia kata, adakah boleh diterima oleh akal bahawa pokok tu dapat tolong dia? Cuba fikir, dia kata, pokok beringin tu, hak teduh tu, dia boleh tolong tak perniagaan kita? Macam mana dia kata pokok beringin yang dipuja itu dapat digunakan untuk memanfaatkan urusan import ekspor kita? Macam mana? Kapal kita ada problem, sangkut dekat custom, barang kita apa semua, kan? Orang yang jual barang, vendor, supplier tipu kita. Macam mana pokok beringin, pokok yang dipuja tu dapat tolong kita? Bagi tahu macam mana? Itu benda yang berbeza, dia kata, berbanding dengan kita ambil manfaat daripada pokok tu. Dia dua benda yang berbeza. Maka Prof Hamka kata, tidak sama dengan cermin mata yang dipakai oleh orang yang rabun. Orang rabun lain. Cermin mata itu bukan dipuja, tapi dipakai. Adakah orang kat Penang ni, cermin mata letak tempat tinggi, dia buat lagu tu dekat cermin mata? Ada tak? Tolonglah aku ni rabun. Tak ada, kita guna dia. Kita bukan minta dengan dia, kita guna dia. Itu yang disebut oleh Prof Hamka. Dia kata kita tidak memuja, kita tidak meminta dengan cermin mata, tapi kita pakai dia. Dia kata kalaulah cara berfikir macam ni diikuti, kalau macam ni lah cara berfikir, dia kata habis syirik semua orang yang naik kereta. Pasal naik kereta tu minta tolong dengan kereta, dihukum sebagai minta tolong dengan kereta, syirik habislah orang. Sebab kita dilarang daripada meminta tolong. Maka dia kata tak boleh kita kata sebagai syirik naik kenderaan, sebab itu adalah benda, padahal kita gunakan untuk maksud yang tertentu. Maka Prof Hamka kata dalam seluruh kehidupan kita ini beribu benda yang kita guna. Kita guna gelas untuk kita minum, pinggan mangkuk untuk kita makan, letak lauk, letak nasi, kapal untuk kita berlayar atas air, kapal terbang untuk kita terbang dan sebagainya. Dan dia kata tidak ada seorang manusia pun yang kata itu adalah meminta tolong. Tak ada orang kata itu minta tolong. Naik kapal terbang, tak ada orang kata itu minta tolong dengan kapal terbang. Naik kapal layar, tak ada orang kata itu minta tolong dengan kapal layar. Tapi tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, ada satu orang kelulusan tinggi undang-undang, tuan-tuan, UIA, satu universiti dengan saya pula, cuma dia senior saya sikit. Dia boleh kata minta tolong dengan pokok, dan itu contoh yang dia bagi. Hak ni kita tak boleh nak hadam, kita tak boleh digest macam mana dia nak justify, kan, perbuatan minta tolong dengan pokok dengan cara bahawa kita memanfaatkan kayu pokok tu. Ini satu benda yang sangat-sangat mengelirukan. Tak boleh. Maka Hamka kata tak ada orang yang menggunakan istilah minta tolong dengan kapal terbang. Tak ada. Hamka kata tak ada orang guna istilah minta tolong dengan gelas, dengan pinggan mangkuk. Tak ada. Orang tak guna istilah itu. Orang guna istilah menggunakan gelas, menggunakan pinggan, menggunakan mangkuk, menggunakan kapal, menggunakan kapal terbang. Itu istilah yang digunakan oleh semua orang. Maknanya usaha untuk mengelirukan ini, tuan-tuan, dah berlaku sejak dulu lagi. Dia bukan sekarang, daripada dulu. Geng yang sama. Geng yang sama, geng mana, tuan-tuan? Geng yang bertopengkan kesufian. Saya dah sebut banyak kali, kita tidak bermusuh dengan sufi. Sufi yang ikut Quran, sunnah, kita sokong. Tapi yang bertopengkan kesufian dengan membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran Nabi, hak ni kita musuhi. Wajib kita tentang. Kita tak boleh biarkan ini disebarkan dalam masyarakat. Baik. Dia bagi contoh. Prof Hamka bagi contoh. Di Solo, Indonesia lah. Di Solo dia kata,
Ramai orang yang dia asapkan keris dia. Asap keris ni masyarakat Melayu kita pun ada kan. Di belah kita ni pun ada perangai lagu ni. Saya ada kawan-kawan yang duk cukup minat dengan keris lama apa semua ni. Dia duk cerita keris boleh berdiri lah, macam-macam dia duk cerita. Ada upacara ritual asapkan keris. Baik. Apa kata Hamka? Hamka kata di Solo ramai orang yang dia asapkan keris dia. Diasapkan keris dia. Bila? Malam Jumaat. Malam Jumaat. Mana dia ada satu ritual yang khas malam Jumaat. Diasapkan dengan menggunakan kemenyan. Dia guna kemenyan. Tujuan dia apa? Dia kata untuk meminta tolong. Tengok. Untuk meminta tolong supaya terlepas daripada bahaya. Minta tolong dengan keris untuk terlepas daripada bahaya. Prof Hamka kata apa? Ini adalah syirik. Minta tolong dengan keris. Kita takut pada bahaya, kita minta tolong dengan keris. Dia kata ini adalah syirik. Sebab apa? Sebab Hamka kata keris tidak dapat memberikan manfaat. Keris tidak boleh memberikan sebarang kemudaratan kecuali kita guna keris untuk tikam. Tikam musuh, tikam binatang buas, hak tu kita boleh buat. Tapi minta tolong dengan keris sebab ada bahaya yang akan datang kepada kita. Minta tolong dengan dia, hak tu syirik dia kata. Ataupun kita guna keris sebagai aksesori, sebagai perhiasan masa nak kahwin. Boleh ambil manfaat. Siapa kat sini masa kahwin pakai keris? Ada? Setengah-setengah tu keris tipu pun ada. Cabut-cabut tak ada kan, tak ada. Dia ada kepala dia tu dah pegang lah. Saya dulu tak sempat apa, tak terfikir pun nak kahwin pakai keris. Tapi dia kata boleh ambil manfaat daripada keris sebagai aksesori, sebagai perhiasan. Boleh. Tapi memuja keris, kita asapkan dia dengan kemenyan malam Jumaat sebab nak minta tolong dengan dia, hak tu syirik. Nampak beza tak? Puja dia dilarang dalam agama dan syirik. Guna dia itu diharuskan. Boleh guna, tapi puja dia tidak dibenarkan. Lepas tu dia kata, tapi di Solo juga dia kata, ada orang yang pakai pisau untuk potong di dapur. Boleh tak? Boleh. Kita tak pernah larang nak guna pisau di dapur. Atau menggunakan kapak untuk potong kayu. Boleh. Dengan memakai semua benda itu, bukan berarti kita minta tolong. Orang tak panggil minta tolong. Guna pisau, minta tolong dengan pisau. Tak. Kan? Kita tak guna istilah minta tolong tu. Blender. Kan? Kita guna blender. Kita minta tolong dengan blender. Gila tuan-tuan. Tak ada orang guna istilah minta tolong dengan blender. Tak ada. Kita guna blender. Yes. Sebab tu kita jangan nak pusing-pusing lah. Nak halalkan benda yang memang mengelirukan, benda yang dilarang oleh para ulama. Tiba-tiba kita cuba untuk halalkan atau untuk justify hujah kita yang songsang tadi. Tak boleh. Maka dia kata semua benda tu kita tak panggil tolong, minta tolong, tapi dia kata kita guna benda tadi. Tetapi dia kata apabila dipuja sesuatu barang, sama ada barang tu adalah pokok, batu, keris, tugu dan sebagainya, dan kita minta tolong kepadanya supaya dia menyampaikan hajat kita, maka ini adalah perkara karut, khurafat, sesat, dan ia adalah syirik. Sebab apa? Sebab minta tolong hanyalah daripada minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi itu yang disebut oleh Profesor Hamka. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok apa yang dijelaskan oleh Profesor Hamka ini, satu benda yang menunjukkan kepada kita bahawa cerita ni sebenarnya daripada dulu lagi memang dah ada. Kan? Usaha untuk bawa ajaran macam ni, minta tolong dengan pokok, minta tolong dengan benda ni tuan-tuan, memang daripada dulu memang ada. Memang ada. Dan mereka cuba bawa hujah yang tidak boleh dipertahankan.
Kononnya kita guna tu sebagai minta tolong. Maka Prof Hamka kata itu tidak dinamakan meminta tolong. Baik. Kalau tuan-tuan tengok apa yang dibahaskan oleh para ulama, dia kata bahawa setiap benda tu dia ada cara dia. Kita bukan boleh sewenang-wenangnya mendakwa bahawa benda tu dia boleh bawa manfaat kepada kita, boleh bawa mudarat kepada kita tanpa ada hujah yang kukuh. Tak boleh. Sebab apa? Contohnya, bila kita kata bahawa satu-satu tempat tu dia ada kebaikan, dia ada barakah, keberkatan, maka kita mesti ada dalil untuk mengatakan bahawa benda tu memang dia ada kebaikan. Contoh, kan? Mekah dia ada kebaikan dia, Madinah dia ada kebaikan dia, ataupun Masjidil Aqsa juga dia ada keberkatan dia. Pasal apa kita percaya macam tu tuan-tuan? Kerana memang ada dalil, sama ada Quran atau hadis yang cerita macam tu. Maka barulah akidah kita tuan-tuan, akidah sahihah, akidah yang sahih. Contoh, kita kata tempat ni Mekah dia ada kelebihan. Pasal surah Ali Imran ayat 96 dia sebut, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang paling awal dibangunkan untuk ibadat, untuk manusia beribadat adalah Baitullah. Kat mana? Di Bakkah, yakni Mekah, yang diberkati, mubarakan, yang diberkati, wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ada dalil. Kita bukan sewenang-wenangnya kata Mekah tu ada keberkatan, ada kebaikan. Tak. Tempat tu, tanah tu dia ada kebaikan. Pasal apa? Sebab Quran sendiri sebut. Baru kita terima. Bukannya hanya dakwaan-dakwaan yang kosong. Ataupun Masjidil Aqsa. Setiap kali sambut Isra' dan Mi'raj, kita baca ayat ni kan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita kata Masjidil Aqsa ada kelebihan, walaupun sampai hari ini Yahudi yang menguasainya, yang mentadbirnya, kita kalah. Tapi kita tetap mengatakan bahawa Masjidil Aqsa dia ada kelebihan. Pasal apa? Sebab Quran yang bagi tahu. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan satu benda ataupun satu kaedah supaya kita boleh faham. Yang kata karut tu macam mana? Yang kata khurafat tu macam mana? Yang kata logik boleh diterima akal tu macam mana? Sebab seringkali orang kata banyak benda yang pelik dalam agama kita boleh terima. Pasal apa keramat tak boleh terima? Pasal apa pokok keramat tak boleh terima? Kubur keramat tak boleh terima? Keramat para wali tak boleh terima? Yang ni kita nak kena bagi tahu supaya masyarakat boleh faham dengan cara yang betul. Nombor satu tuan-tuan, kita kena ingat bahawa bagi kita orang Islam, karamah kita terima. Sebab cerita Maryam kan, banyaklah cerita-cerita yang luar biasa kan, yang berlaku kepada yang bukan nabi. Maka itu kita kata bahawa oleh sebab ada dalil dalam Quran dan ada dalil dalam hadis Nabi, maka kita kata karamah kita terima. Tapi yang kita tak terima ialah karamah yang tidak ada dalil yang kukuh, tidak ada dalil yang kuat, itu kita reject. Baik, saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Juga soalan diajukan kepada Prof Hamka. Ada tak ajaran agama ni benda yang tak logik?
yang akal tak boleh terima. Pasal apa tuan-tuan? Sebab cerita-cerita ni, lagu ni dia sering kali muncul bila kita kata bahawa nak mendakwa sesuatu keramat kena ada dalil. Dia kata kamu tak percaya kepada keramat. Kita kata kita percaya kepada keramat, tapi kita minta dalil. Maka dia kata kita tak boleh guna akal. Kita kata kita kena guna akal. Baik. Maka ada soalan yang ditanya. Ada riwayat, yang ni soalan kepada Prof Hamka. Ada riwayat yang kata bahawa Nabi kata agama ni adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Maka si penanya ni kata, kalau hadis ni, riwayat ni dikaitkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah itu menunjukkan bahawa wahyu Allah itu tidak boleh diterima oleh akal? Nampak tak? Dia kata kalau agama ni selari dengan akal, agama tu adalah akal, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akal. Macam mana pula peristiwa Isra' dan Mi'raj? Zaman dulu kapal terbang tak ada, jet tak ada, helikopter tak ada, teknologi roket tak ada, apa semua. Macam mana orang dulu nak boleh terima benda ni? Benda ni tidak logik. Akal tak boleh terima. Pergi Isra' Mi'raj 1 malam. Daripada dari Mekah tu nak pergi ke Palestin 1 malam. Tak boleh terima, dia kata. Maka macam mana kita nak kata akal dan peranan akal dalam agama? Tuan-tuan tengok apa jawapan Prof Hamka. Dia kata peristiwa Isra' dan Mi'raj ni bukan tidak masuk akal, dia kata. Bukan akal tak boleh terima. Tapi dia kata peristiwa Isra' dan Mi'raj sebenarnya boleh dihayalkan oleh akal. Boleh digambarkan oleh akal, dia kata. Walaupun benda tu belum ada, teknologi tu belum ada, kejuteraan tu belum ada, tapi benda tu boleh dibayangkan oleh akal, dia kata. Cuma dia kata mustahil dari segi adat kebiasaan, sebab zaman tu belum ada ilmu terbang secepat itu. Baik. Lalu apa kata Prof Hamka? Dia kata dalam perkara ni sebenarnya banyak benda yang kita sendiri sampai sekarang kita tak boleh terfikir dengan akal kita. Pasal apa? Sebab kita tidak tahu rahsia dia, resepi dia, teknologi dia, ilmu tu kita tak tahu, rahsia tu kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita boleh terima. Yang kita tak boleh terima ni pasal apa? Kerana kita tidak dapat mengetahui rahsia dia, ilmu tu kita tak dapat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam dunia perniagaan, kan dia ada patent, kan, hak cipta. Tuan-tuan tak boleh tiru. Kalau satu benda yang dia dah dapat patent, tuan-tuan sekalian, dia ada hak cipta, copyright. Tuan-tuan tak boleh cipta benda yang sama kalau dia dah ada benda tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab nak buat benda tu bukan senang. Bagi manusia dia kata dia yang berhak kepada keuntungan tu. Orang lain tak boleh tiru idea dia untuk dapat keuntungan. Tak boleh. Baik. Maka Prof Hamka kata apa? Contoh dia kata 150 tahun yang lalu, kalau kita bagi tahu 150 tahun yang lalu bahawa manusia boleh terbang cepat dari Jakarta ke Mekah dalam 1 malam. Kalau kita ni dari Penang pergi ke Mekah 1 malam. Dia kata kalau dulu orang tak percaya. Tapi sekarang orang percaya tak? Sekarang orang percaya. Makna akal boleh terima. Cumanya sebab zaman tu akal belum mengetahui rahsia ilmu penerbangan. Akal belum mengetahui apakah rahsia untuk selesaikan macam mana nak angkat. Kan? Dia cerita daya keupayaan, daya kinetik, tenaga kinetik dan sebagainya, tuan-tuan. Itu cerita fizik. Yang mana sekarang ni manusia boleh selesaikan. Barulah kita boleh terbang dengan begitu laju. 1 malam, orang kata pergi Mekah 1 malam. Sekarang orang percaya. Maka Hamka kata, dengan sebab itu, pada zaman itu belum dapat dihadam kan oleh fikiran akal manusia. Tapi manusia boleh gambarkan keinginan itu. Dan dia kata bahawa sekarang ini ia tidak lagi
ganjil. Maka Hamka dia buat pengkelasan tentang benda-benda yang ada. Hamka kata nombor satu, ada benda tu benda wujud yang mana kita boleh rasa dengan panca indera kita sebab dia ada pada kita. Kan? Dia ada pada kita. Kita boleh pegang meja sebab dia ada pada kita. Kan? Kita boleh pegang kipas tu sebab kipas tu ada dengan kita sekarang. Satu lagi dia kata wujud secara zihri. Macam mana wujud secara zihri? Dia kata benda yang kita duk hayal, kita duk angan-angankan, tapi dia belum menjadi kenyataan. Benda tu bukan mustahil, kan? Benda tu bukan mustahil, tapi mustahil pada masa tu dari segi adat, tapi dari segi akal manusia boleh buat, cuma tak boleh buat je lagi. Contoh sekarang ni tuan-tuan, ada tak jambatan dari Semenanjung Malaysia ni ke Medan? Tak ada. Dan kita tak mampu buat lagi. Tapi boleh tak kita, kalau kita nak buat? Boleh. Cuma dana tak ada, kepakaran tak ada lagi. Dia adalah halangan-halangan dia. Tapi dengan apa yang kita ada sekarang ni, dengan jambatan Pulau Pinang, dan dengan jambatan kedua Pulau Pinang, dengan jambatan di China, di negara-negara lain yang sangat panjang, kita mengatakan bahawa sebenarnya boleh kalau kita nak buat jambatan dari Semenanjung ni nak pergi ke belah Medan. Boleh. Cuma sekarang ni tak boleh buat lagi. Itu kategori yang kedua yang disebut oleh Prof Hamka. Lepas tu dia kata satu lagi wujud dari segi ilmu. Benda tu dia wujud tapi dari segi ilmu. Contohnya ialah seorang arkitek, dia buat gambaran macam mana dia nak buat satu rumah, kan? Macam mana dia nak buat satu rumah, berapa banyak semen yang dia nak kena pakai, paku, besi banyak mana, kayu banyak mana, pasir dan sebagainya. Dia boleh buat calculation, kan? Tapi dia kata rumah tu belum ada, tapi dari segi ilmu ada, kan? Dari segi ilmu ada. Maka dia kata dengan sebab itu dia kata bahawa agama ni benda yang sebenarnya akal boleh terima. Akal boleh terima. Tapi akal menerima sesuatu benda tu berdasarkan kategori tadi, kan? Berdasarkan kepada kategori tadi. Maka Hamka kata kepercayaan orang Islam kepada Isra' dan Mi'raj bukanlah bermaksud mereka menganuti satu kepercayaan yang tidak masuk akal, melainkan dia kata suatu kepercayaan yang mustahil pada adat pada ketika itu sebab belum pernah berlaku sebelumnya. Tapi dia kata benda itu sebenarnya boleh berlaku kalau kita mengetahui teknologinya. Macam sekarang lah, paling jauh manusia boleh pergi ke mana? Sekarang ni tuan-tuan, kalau roket yang kita ada, teknologi terbang yang kita ada sekarang ni, paling jauh kita boleh, manusia boleh pergi setakat ni bulan. Lepas tu Marikh, kan? Lepas tu planet-planet lain kalau nak pergi. Tapi dia perlukan kepada ilmu, kan? Untuk kita cipta satu kenderaan yang boleh menyampaikan kepada tempat lain yang lebih jauh daripada itu. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa bukanlah benda yang bertentangan daripada adat kebiasaan itu menyebabkan bahawa ianya tidak boleh berlaku. Jadi itu yang dijawab oleh Profesor Hamka. Maka dia kata apa? Dengan sebab itu kita tidak boleh minta tolong dan minta perlindungan di tempat-tempat yang memang bertentangan dengan agama. Tak boleh, sebab itu akan menyebabkan kita disesatkan oleh syaitan. Contoh dia bawa surah Jin ayat yang ke-6, kan? Firman Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia, kan? Kana rijalun minal ins. Ada beberapa lelaki di kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di antara jin. Ada tak benda lagu ni? Ada. Yang mana masyarakat Melayu kita kata khadam. Oh, kita kata khadam tak apa sebab dia jin Islam.
Dia tak tipu kita. Kita kata adik kita pun tipu kita. Macam mana pula kita yakin sangat jin tak boleh tipu kita? Adik kita Islam, abang kita, jiran kita tipu kita, kawan baik kita tipu kita. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan, rasanya di sini kot. Ada satu klien saya, dia datang jumpa, dia kena tipu 300,000. Saya kata, macam mana entah boleh bagi duit 300,000? Banyak sangat duit ni, bagi kat Ana sikit. Saja melawak dengan dia. Dia gelak-gelak, dia kata, ustaz nak buat macam mana takdir, dia kata, saya pun tak sangka. Cerita mahkamah ni biasa tuan-tuan, ayat tak sangka tu. Saya pun tak sangka. Tak sangka. Tak sangka apa? Duit 300,000 tu dah pencen apa semua kan. Dia duduk tabung apa semua ni, adalah 300,000. Dia kata duit tu je yang ada. Duit tu je yang ada ni untuk teruskan kehidupan waktu tua ni. Tiba-tiba kawan baik dia, kawan baik daripada kecil, memang kenal sungguh, mengalami kesusahan. Dia kena bankrupt apa semua, banyaklah masalah perniagaan, winding up company dan sebagainya, menyebabkan dia rasa dia kena tolong kawan dia. Dia ambil seketol duit dia 300,000 tuan-tuan, bagi kat kawan dia. Seketol 300,000 hak dia ada. Punya baik ni kawan ni, bagi kat kawan dia ni. Sebab kawan baik daripada kecil lagi kenal. Tuan-tuan, percayalah, berapa ramai orang daripada hubungan adik-beradik, sahabat baik dan sebagainya, kerana duit dia jadi musuh. Kerana duit jadi musuh. Sekarang ni tak boleh jumpa dah tuan-tuan. Sekarang ni tak boleh jumpa. Sebab kawan baik dia tak mampu nak bayar tuan-tuan. Tak mampu nak bayar 300,000. Tu kawan baik. Sebab tu kita kata minta tolong dengan khadam, jin. Tuan-tuan kenal dia bila? Bila tuan-tuan kenal jin tu? Nampak pun tak. Berkawan tak payah ceritalah. At least kawan baik kita, adik-beradik kita biasa makan sekali, biasa sembang sekali, biasa bermusafir sekali. Tu pun kena tipu. Kalau khadam ni tuan-tuan, tak payah ceritalah, jin. Maka Quran kata apa? Quran kata ni tuan-tuan, bukan pendapat ulama. Quran yang kata. Quran kata, fazaduhum rahaqa. Jin itu dia akan tambah dosa dan kesalahan. Jin tu dia akan tambah dosa dan kesalahan. Kita tak boleh beza jin Islam ke jin kafir. Kita tak boleh beza tuan-tuan. Kalau dengan manusia pun kita boleh kena tipu. Banyak scammers. Macam cuba tuan-tuan bayang, kalau dengan jin yang kita tak nampak, alamat rumah dia pun kita tak tahu. Kita tak pernah pergi pun rumah dia. Kenderaan dia macam mana kita pun tak tahu. Jin ni, nama pun jin. Maka sebab tu Quran kata, jin ni kita minta tolong dengan dia, tidak ada dia menambah, melainkan dengan menambahkan dosa dan kesalahan. Kita minta tolong dengan dia, dia akan sesatkan kita. Na'udzubillah. Minta lindung dengan Allah. Ya. Maka para mufassirun mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan bagaimana bila manusia minta tolong dengan jin, maka jin semakin sombong. Kita minta tolong dengan jin tuan-tuan, jin makin sombong. Allah, kalau kita minta tolong dengan Allah, Allah kasihan kepada kita. Allah bagi rahmat kepada kita. Allah ampunkan dosa kita. Allah rindu, Allah suka mendengar suara kita yang berdoa, meminta kepadanya. Dia lain. Sebab tu kita kata minta dengan pokok, minta benda dengan makhluk halus, ini semua benda yang boleh menyebabkan syirik. Kita tak boleh buat. Maka apabila kita meminta tolong dengan jin, dia akan menambahkan kesesatan, kekeliruan manusia. Dan akhirnya mereka mengajar manusia jadi melampaui batas. Apa maksud melampaui batas tuan-tuan? Maksud melampaui batas, manusia bila dia minta tolong dengan jin, dia akan sanggup melakukan perkara yang haram. Tu akibat kesan daripada minta tolong dengan jin. Kita akhirnya akan langgar hukum hakam agama. Ibnu Qutaibah dia kata apa? Jin menjadikan manusia sesat.
Abu Ubaidah kata apa? Jin menjadikan manusia bertambah keliru dan melampaui batas. Maka sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa jin menjadikan manusia cacat agama dia. Amalan agama kita jadi cacat, jadi tak elok, tuan-tuan. Minta maaflah saya sebut, tuan-tuan tengok orang cacat macam mana, macam tu. Cacat fizikal, tuan-tuan, tak apa lagi, sebab Allah bagi pahala kalau kita sabar, kan kita terima keadaan kita. Tapi cacat agama, ini malapetaka. Ini bencana. Cacat fizikal, tuan-tuan, tuan-tuan redha, tuan-tuan sabar, dapat pahala daripada Allah. Allah angkat kedudukan kita. Tapi cacat agama, cacat akidah, cacat ibadat, ini mengundang kecelakaan dalam akidah, dalam agama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita jangan main-main dengan benda-benda macam ni. Sebahagian pendapat yang lain kata istilah rahaqa dalam ayat ini membawa maksud ialah takut. Takut apa maksud dia? Iaitu manusia menjadi semakin takut. Dia sentiasa berada dalam ketakutan dan dia takkan tenang. Siapa yang minta tolong dengan jin, siapa yang minta tolong dengan makhluk halus, minta tolong dengan cara syirik tadi, pokok ke, batu ke, apa ke, maka jiwa dia tidak akan tenang. Dia tak akan dapat sakinah. Dia akan menjadi sentiasa dihantui dengan ketakutan. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita hindarkanlah rasa takut dan juga minta tolong dengan pokok, rasa takut dan minta tolong dengan kubur, dengan makam keramat dan sebagainya, sebab itu bertentangan dengan agama. Jadi saya berhenti setakat itu, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan ayat surah At-Talaq, ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah Taala akan cukupkan keperluannya. Jadi kita gantungkan hati kita kepada Allah, kan? Gantungkan harapan kita hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, mengadu kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.